Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Unit 2, Khutbah Jumaat. Maksud khutbah Jumaat: ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat yang mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran mengikut syarat tertentu. Ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat: 1. Mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran. 2. Mengikut syarat tertentu. 3. Maksud khutbah Jumaat yang pertama ialah ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat. Komponen 2, mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran. Komponen ketiga, mengikut syarat tertentu. Apakah hukum khutbah Jumaat? Wajib dan termasuk dalam syarat sah solat Jumaat. Syarat khutbah Jumaat terbahagi kepada khatib dan khutbah. Apa erti khatib? Khatib artinya orang yang membacakan khutbah. Apa erti khutbah? Khutbah artinya ucapan yang disampaikan syarat khutbah Jumaat. 1. Khatib berdiri jika mampu dan duduk di antara dua khutbah. Pada hari Jumaat, ada dua khutbah yang dibacakan. Sebelum memulakan khutbah yang kedua, hendaklah khatib duduk sekejap. Duduk di antara dua khutbah. Syarat khatib yang kedua: khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat ataupun khatib menyampaikan khutbah sebelum solat Jumaat. Syarat yang ketiga: rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Apa-apa dia rukun khutbah? Kita akan lihat selepas ini. Syarat khutbah Jumaat untuk khatib yang keempat ialah hendaklah khatib suci daripada hadas dan najis serta menutup aurat. Syarat khutbah Jumaat, pengkhususan untuk khutbah itu sendiri. Hendaklah khutbah pertama dan khutbah kedua berturut-turut. Hendaklah khutbah pertama disusuli oleh khutbah kedua, disusuli oleh solat Jumaat.
hendaklah khutbah itu berturut-turut. Tidak boleh ya, selepas menyampaikan khutbah yang pertama, pergi lepak dulu, ya, pergi ambil air sembahyang contohnya, ya, pergi makan-makan dulu, ataupun pergi minum dulu, ataupun pergi ubah parking kereta dulu. Tidak. Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua hendaklah dia berturut-turut. Okey? Rukun khutbah itu didengar oleh 40 jemaah. Okey, rukun khutbah didengar oleh 40 jemaah. Baik, apa-apa dia rukun khutbah? Yang pertama, hendaklah khatib, biasakan ya, bila saya cakap khatib, terus mindset kamu khatib tu orang yang menyampaikan khutbah. 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 Okey? Rukun yang pertama, hendaklah khatib memuji Allah. Sekurang-kurangnya Alhamdulillah, ya. Hendaklah khatib memuji Allah. Sekurang-kurangnya Alhamdulillah. Panjang lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Panjang mana sekalipun tiada masalah. Yang penting mesti ada memuji Allah. Rukun yang pertama, hendaklah seorang khatib itu memuji Allah. Alhamdulillah sekurang-kurangnya. Yang kedua, hendaklah khatib itu berselawat ke atas Rasul sekurang-kurangnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sepatutnya bila kita berselawat untuk Nabi, selawatlah sekali untuk keluarga Nabi kan. Tapi kalau khatib ni, dia berselawat, dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahaja pun tidak apa. Yang penting mesti ada. Kalau tidak ada, tidak sah ya. Yang dimaksudkan dengan rukun khutbah ni ialah mesti ada. Kalau tiada, tidak sah satu-satu khutbah tu. Baik, rukun khutbah yang ketiga ialah memberi nasihat supaya bertakwa. Okey, ittaqullah. Ittaqullah tu mesti ada, bertakwalah. Okey. 4. Membaca satu ayat Al-Quran pada satu daripada dua khutbah. Okey. Yang kelima, berdoa untuk orang Islam pada khutbah kedua. At least, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Okay, doa panjang lagi bagus. Okay, sekurang-kurangnya lah inilah sekurang-kurangnya. Yang penting mesti ada doa untuk orang Islam pada khutbah yang kedua. Sunat khutbah Jumaat. Okey. Sunat ni kalau buat dapat pahala, tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Ya, tapi kenapa tidak kita kejar kebaikan ya? Baik, apa dia sunat yang perlu seorang khatib iaitu seorang pengkhutbah itu lakukan? Yang pertama, seorang khatib itu digalakkan untuk berkhutbah di atas mimbar, okey? Sekiranya tempat itu tiada mimbar, tidak menjadi masalah. Selagi mana kedudukan dia adalah tinggi sedikit berbanding orang-orang yang mendengar khutbah. Itu pun dikira mimbar juga. Mimbar tidak mesti tempat yang cantik, tempat yang indah, tempat yang megah, tidak mesti. Selagi mana kedudukan dia lebih tinggi daripada orang yang mendengar khutbah, tempat itu dikira sebagai mimbar. Okay? Yang kedua, duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbah. Okay? Yang ketiga, menghadap wajah ke hadapan. Menghadap ke hadapan. Okey, sunat. Yang seterusnya, memberi salam setelah naik ke atas mimbar. Sunat ya.
Sunat yang seterusnya bagi seorang khatib ialah menguatkan suara agar khutbah didengar oleh lebih daripada 40 jemaah. Tapi sekarang kita dah ada mikrofon kan? Ada speaker. Ya, jadi sunat lah tu, kira menyahut lah tu, menyahut seruan sunat lah tu. Yang seterusnya, memendekkan kedua-dua khutbah. Okey? Dua khutbah tu disunatkan untuk dipendekkan, ya. Bukan pendek sampai tiada pengisian. Ya, ringkas tetapi merangkumi semua aspek. Begitu. Bukan pendek yang kosong tapi pendek yang padat. Disunatkan juga khutbah kedua itu lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Contoh khutbah pertama 5 minit. Khutbah yang kedua digalakkan 4 minit begitu, ya. Ataupun 4 minit 59 saat. Contoh. Sunat yang kedua bagi seorang khatib ialah memegang tongkat dengan tangan kiri. Baik. Apa dia sunat yang perlu dilaksanakan oleh seorang makmum? Iaitu seorang pendengar, orang yang mendengar. Tadi orang yang membacakan khutbah, sekarang orang yang mendengar khutbah. Apa sunat yang mesti dilakukan, yang digalakkan untuk dilakukan oleh orang yang mendengar khutbah? Hendaklah dia mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib, bukan bermain handphone. Hendaklah makmum itu melaksanakan solat sunat secara ringkas jika khatib sedang berkhutbah. Maksudnya, jangan solat panjang-panjang lah. Jangan solat, dia solat sunat. Solat sunat itu memang dituntut, tetapi ketika khutbah sedang berlangsung, ataupun mungkin kita dah mula solat dulu, tiba-tiba time kita solat, khutbah pun bermula. Jadi kita digalakkan untuk meringkaskan solat kita, ya. Mensegerakan, segera menyelesaikan solat kita. Okey. Adab mendengar khutbah. Baik. Rasulullah SAW pernah bersabda. Ya, ada satu kisah yang cukup menarik ya di sini. Khatib, orang yang menyampaikan khutbah sedang berkhutbah di hadapan. Kamu dapati ada dua orang kawan kamu sedang bersembang, sedang bercakap, misalnya dua orang. Yang seorang A dan B. Kamu C, ya? Okey. A dan B sedang bercerita di sebelah kamu. Sedangkan pada ketika itu imam sedang membacakan khutbah. Kamu ni soleh, kamu ni hebat, kamu ni baik. Apa kamu buat? Kamu cakap apa? A, B, diamlah. Khutbah tu, diam. Okey. Apa yang berlaku kepada kamu yang suruh A dan B diam tadi? Maka sia-sialah pahala Jumaatmu. Kamu suruh kawan kamu diam kan tadi? A dan B bercerita. Kamu suruh dorang diam. Diamlah. Khutbah tu. Contoh. Pahala kamu yang suruh kawan kamu diam tu, sia-sia pahala Jumaat kamu. Pahala orang yang menyuruh kawannya diam semasa khutbah sedang berlangsung menjadi sia-sia. Kenapa? Ataupun apa yang dapat disimpulkan pada khutbah Jumaat ni? Ya? Tajuk kita sekarang, adab mendengar khutbah. Sedangkan kamu buat benda yang baik kan? Bukannya kamu buat benda yang tidak baik. Kamu suruh kawan kamu senyap. Tapi dengan kamu punya pahala sekali burn. Mahu menunjukkan di sini betapa pentingnya beradab ketika mendengar khutbah Jumaat. Penting. Padahal kita suruh diam, suruh orang diam pun burn.
Apatah lagi orang yang bercerita tu. Okey? Mahu menunjukkan kepada kita betapa pentingnya khutbah Jumaat ni. Okey? Adab ketika mendengar khutbah. 1. Fokus kepada isi kandungan khutbah. 2. Diam dan tidak bercakap-cakap. Hukum bercakap semasa khutbah ialah makruh. 3. Tidak tidur. Kalau mengantuk membuat apa? Bangun. Pergi tempat lain. Pindah tempat duduk. Okey? Dengan syarat, janganlah sehingga mengganggu ketenteraman orang yang sedang mendengar khutbah misalnya. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Contohnya, main handphone dan sebagainya. Baik kelas, amalan sunat hari Jumaat. 1. Memotong kuku dan misai. 2. Mencabut bulu ketiak. 3. Menggunting bulu ari-ari. 4. Mandi sunat. 5. Memakai pakaian terbaik serta berwangi-wangian. 6. Bersegera ke masjid. 7. Menunaikan solat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Membanyakkan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa dan membaca surah Al-Kahfi. Baik, sekarang saya akan bacakan contoh khutbah Jumaat. Yang hijau ni... Okey, tak apa. Yang ada hijau, ada merah ya. Khutbah 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi, rukun ataupun syarat khutbah yang mesti ada ya tadi. Kalau kamu ingat, rukun khutbah. Yang pertama, hendaklah memuji Allah. Yang kedua, hendaklah berselawat ke atas Nabi. Yang ketiga, hendaklah memberi nasihat. Yang keempat, membaca ayat Quran. Yang kelima, hendaklah mendoakan Muslim. Faya ibadallah, ittaqullah. Selesai 3 syarat rukun yang mesti ada dalam khutbah ya. Pertama, puji Allah. Kedua, selawat ke atas Nabi. Ketiga, berpesan supaya bertakwa kepada Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bersatulah kita atas dasar tauhid. Dengan itu, kita akan selamat daripada ancaman musuh-musuh Islam. Seperti mana Allah nyatakan, seperti mana Allah menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya. Allah berfirman, rukun ataupun syarat khutbah yang seterusnya hendaklah ada ayat Al-Quran. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. Suratul Syu'ara ayat 170. Maksudnya, maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta semua pengikutnya. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Okey. Sekarang sunat bagi khatib ya untuk duduk. Selepas selesai khutbah yang pertama, sunat bagi seorang khatib untuk duduk. Lepas duduk, khatib akan berdiri semula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita menaruh tangan untuk berdoa, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, rukun ataupun syarat khutbah yang seterusnya ialah
mendoakan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Okey, sepatutnya ada Assalamualaikum tadi ya. Oh, tak apa, itu sunat. Okey, jadi sebelum turun daripada mimbar, bagilah salam sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai sini sahaja kelas kita pada hari ini. Saya doakan agar semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Sampai berjumpa lagi. Bye, bye, bye. Assalamualaikum.